Jadi keterbalikan dia, kalau ulama akhirat dia tak mencari ilmu, tak mencari dunia dengan ilmu dia. Ulama dunia, dia guna ilmu dia, ilmu agama dia nak cari dunia. Ulama akhirat, dia cakap serupa bikin. Ulama dunia, dia cakap tak serupa bikin. Ulama akhirat, dia utamakan ilmu-ilmu agama yang lebih penting. Ulama dunia, dia sibukkan kita dengan ilmu-ilmu yang kurang penting. Ilmu agama juga tapi kurang. Hak penting tu dia macam tak berapa tekan. Ulama akhirat, dia zuhud, tak bermewah-mewah. Ulama dunia, hidup bermewah-mewah. Ulama akhirat, dia tak bergaul lebih-lebih dengan pemerintah. Ulama dunia, dia asyik berkepit dengan pemerintah. Di mana ada pemerintah selalu ada lah dia berkepit. Ulama dunia, dia tak akan tergesa-gesa nak keluar fatwa, nak cakap. Ulama akhirat, ulama dunia, dia cepat nak cakap. Ulama akhirat, dia akan bagi tumpuan kepada ilmu batin, ilmu soal hati. Ulama dunia, dia tumpu kepada ilmu zahir. Ulama akhirat, dia akan sungguh-sungguh menguatkan keyakinan, al-yaqin tu tadi. Ulama dunia, dia tak apa peduli. Untuk diri dia pun baik, nak sebar pada orang pun baik tentang yakin. Ulama akhirat terpamer ketakwaan pada diri dia. Kita nampak, kita ingatkan dia tu pun kita dah rasa sejuk dah. Kalau ulama dunia, tak nampak pun macam orang bertakwa. Ulama akhirat, dia akan banyak cakap tentang sifat-sifat mazmumah supaya kita tak terkena sifat mazmumah tu. Ulama dunia, dia kurang cakap pasal sifat mazmumah, yang menyebabkan anak murid dia pun kena, dia pun kena kadang-kadang. Ulama akhirat lebih mengutamakan pemahaman berbanding kekuatan mengingat. Ulama dunia, dia tumpu ingat tu. Siapa boleh ingat banyak tu kira hebat. Padahal bila nak keluarkan hukum, tak pandai, salah hukum. Imam Ghazali dia tak mau macam tu. Dia tak mau karung ilmu. Walaupun dia tak menafikan mengingat tu bagus. Dan yang terakhir, ulama akhirat, dia tak akan buat perbuatan-perbuatan bid'ah, perbuatan-perbuatan yang tak pernah dicontohkan. Ulama dunia, dia bergelumang dengan bid'ah. Yang tu untuk ulama. Di samping untuk ulama, kita cakap tadi, benda ni juga berkesan untuk kita. Kita nilai diri kita sendiri. Termasuk saya lah. Ada tak kita guna agama ni nak cari dunia? Ada tak kita cakap tak serupa bikin? Ada tak kita sibuk dengan ilmu-ilmu yang kurang penting, yang penting kita tinggal? Ada tak kita bermewah-mewah dalam hidup, dalam makan pakai? Ada tak kita duk asyik berkepit je dengan pemerintah ataupun wakil pemerintah? Ada tak kita ni cepat cakap? Cepat sangat bercakap ni. Ada tak kita ni jenis tumpuk ilmu zahir, ilmu batin kita buat tak tahu? Ada tak kita ni jenis tak usaha nak kuatkan keyakinan? Ada tak kita ni nampak macam orang tak bertakwa je? Ada tak kita ni tak ambil tahu sifat-sifat mazmumah? Adakah kita ni duk tumpu pada hafal? Duk dihafal, ingat-ingat, tapi dari segi nak memaham tu kita tak mau ambil tahu. Dan yang terakhir, adakah kita selama hari ini bergelumang dengan bid'ah? Jadi kita boleh nilai diri kita. Nak nilai ulama pun dia, nak nilai diri kita pun dia. Itulah tadi 12 tanda-tanda seseorang itu ulama akhirat. Jadi selepas ini kita bolehlah menyaring itu betul tak ulama akhirat ataupun ulama dunia. Jadi nota kita ni kita lalu secara ringkas je lah. Perenggan yang ketiga, Hisham bin Urwah pernah berkata, jangan engkau tanyakan mereka hari ini tentang sesuatu yang diada-adakan oleh diri mereka itu sendiri, kerana untuk itu mereka telah menyediakan jawapannya. Tetapi tanyakanlah mereka mengenai sunnah, sebab mereka tidak mengetahui. Contoh macam ni lah. Kita tanya ulama tu, kalau kita tanya, kenapa kamu Tok Syekh hidup bermewah-mewah ni? Dia dah siap jawapan lah. Ada di tangan, tak ada di hati. Dia jawab. Kalau kita tanya yang tu, dah ada jawapan. Kita jangan tanya yang tu, kita tanya sunnah. Dulu Nabi Muhammad, sahabat-sahabat dia hidup bermewah macam ni.
Bila tanya macam tu dia terpukul. Kalau soalan yang pertama tadi dia siap jawapan. Orang tanya dia akan jawab. Ada di tangan, tak ada di hati. Tapi kalau kita tanya, dulu Nabi Muhammad dengan sahabat-sahabat dia hidup macam ni kan? Dia kena dia. Abu Sulaiman Darani pernah berkata, tidak sewajarnya bagi orang yang memperoleh ilham sesuatu kebaikan lalu terus mengerjakannya selagi belum mendengar hal itu pada asal. Dia rasa-rasa bermewah-mewah ni boleh. Tapi bila dia kaji hadis-hadis, kata-kata yang datang daripada Rasulullah, daripada sahabat, tak ada pun sahabat yang hidup bermewah berlebih-lebihan. Jadi kalau kita dapat satu-satu benda yang kita rasa bagus, kita kena nilai dengan kehidupan Rasulullah, kehidupan sahabat tu kena nilai. Kalau sesuai baru amal, kalau tak sesuai jangan amal. Buka surat sebelah, surat yang ketiga. Berkata sesetengah ulama, apa yang dikatakan salaf, salaf ni orang yang hidup awal dulu, zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in. Apa yang dikatakan oleh generasi salaf, maka berdiam diri daripadanya adalah suatu kekasaran. Dan apa yang didiamkan salaf, maka membicarakannya adalah memberat-beratkan diri. Contohnya, zaman sahabat dulu kalau ada hal-hal khilaf, mereka tak panjang-panjang lah, tak bergaduh, tak debat panjang lah, cukup. Orang ni kata sembahyang asar di sini, orang ni kata sembahyang asar dalam perjalanan, dua-dua pun betul, tak gaduh lah. Jadi kita nak ikut contoh yang tu. Kita kalau ada hal-hal khilaf, dia tak payah panjang-panjang. Jangan bawa ke tengah masyarakat. Macam kita baca Yasin, hal khilaf. Ada orang kata baca Yasin malam Jumaat ni tak sesuai, tak boleh, bid'ah. Yang kita kata boleh. Siapa nak buat, siapa tak mau sudah, tak ada masalah. Jangan kita bawa ke tengah masyarakat pula. Kalau ni benda ni kita kena cari keputusan. Mari kita kaji ayat Quran, mari kita kaji hadis, mari kita kaji kitab. Jadi panjang benda tu. Padahal contoh yang dicontohkan oleh sahabat dan Rasulullah dulu, benda khilaf dia tak sembang. Jadi kita kena ikut sunnah yang tu. Benda khilaf jangan panjang-panjang ni. Barulah masyarakat tu dia aman. Bahagian bawah tu, dia ceritakan tentang iblis yang kena kutukan Tuhan. Iblis ni dia kena kutukan Tuhan. Jadi pada zaman para sahabat, iblis ni dia hantar tentera dia supaya kacau para sahabat ni. Bila dia punya syaitan-syaitan jin-jin tu balik, dia pun tanya, apa khabar kamu sekalian? Jadi tentera iblis ni pun jawab, oi teruk, kami tak pernah jumpa orang sahabat sehebat mereka ni, sahabat ni. Kami tak boleh dapat apa-apa daripada mereka. Maksud dia nak kacaukan sahabat ni susah, tak boleh dapat. Sampailah zaman tabi'in. Maksud dia lepas zaman sahabat, zaman tabi'in pula. Iblis hantar lagi tentera dia. Bila hantar macam tu juga, balik tu boleh kata kosong lah. Oh kami gagal nak sesatkan mereka ni, tak boleh. Tapi lepas daripada itu, Iblis hantar tentera dia, dia berjaya banyak. Imam Ghazali pun tanya, bagi tahu dari mana orang dapat cerita ni? Nabi tak cerita, sebab lepas zaman Nabi. Kata Imam Ghazali, ada orang-orang tertentu, mereka ni dapat rahsia-rahsia daripada alam gaib. Contohnya dapat mimpi yang benar, ataupun nampak sendiri benda-benda gaib ni sendiri, ataupun dia dapat ilham Tuhan lagi dalam sekilas dunia. Dari situlah ulama-ulama ni tahu cerita Iblis hantar tentera tadi. Tapi Imam Ghazali tak bagi tahu siapa dia. Kadang-kadang dia sendiri, tapi dia tak mau nak angkat diri dia tu. Kadang-kadang dia sendiri, dia dapat tahu apa yang berlaku. Cerita tentang Iblis hantar tentera tu tadi. Jadi rasanya kuliah kita sekadar itu sajalah. Secara keseluruhannya, pada malam ini kita telah belajar cara-cara untuk mengelas, menyaring, membezakan yang mana ulama dunia, yang mana ulama akhirat. Di samping itu, kita juga boleh perbaik diri kita, sebab kita tahu kalau kita amal 12 perkara yang macam ni, kita akan termasuk golongan akhirat. Kalau kita tak amal yang macam tu, kita termasuk golongan dunia.
Untuk kebaikan diri kita pun ada. Jadi tamatlah sudah satu tajuk pendek tapi panjang cerita dia. InsyaAllah dalam pelajaran akan datang masuk tajuk kecil yang baru, cerita tentang akal. Kita nak faham kitab Ihya ni, nak tahu akal ni apa benda. Tu satu bab yang menarik lah, cerita tentang akal. InsyaAllah kita sambung dalam kuliah yang akan datang. Sekiranya ada salah dan silap, saya mohon banyak-banyak maaf. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam kuliah akan datang.